Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid tingkatan 1 SMK Bandar Bukit Kayu Hitam. Okey, baiklah. Hari ini insya-Allah kita teruskan sesi PDPR kita, iaitu masih lagi bab 6 persamaan linear, di mana fokus kita pada hari ini iaitu 6.2 persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, baru ni kita dah belajar untuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Hari ini kita tengok pemboleh ubah tu ada dua. Okey, dan juga rujukan kita buku teks muka surat 132. Boleh ambil buku teks dan juga terus buka surat 132. Okey, di muka surat tu kita tengok 6.2 di atas sekali tu, iaitu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Di mana di bawah tu dia tanya kita apakah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah tu. Dan target kita ni, kita akan cuba faham ini. Nak kenal pasti persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan menghuraikan pasal apa dinamakan persamaan tersebut persamaan yang linear dua pemboleh ubah. Jadi kita nak tahu dua benda ni je. Kita kenal pasti yang mana satu betul tak betul, ya atau tidak persamaan ni, dan juga kita kena hurai pasal apa dia ya, pasal apa dia tidak. Okey, kita teruskan untuk yang seterusnya. Kita tengok definisi untuk persamaan ni. Okey, untuk persamaan ni, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ialah persamaan linear yang mempunyai dua pemboleh ubah dan kuasa setiap pemboleh ubah tersebut ialah satu. Jadi pemboleh ubah ni apa dia? Huruf-huruf yang ada dalam itulah persamaan tu. A, B, C sampai Z itulah. Kadang-kadang dia ada A, kadang-kadang dia ada B, kadang-kadang dia pasangan dia V dengan W. Jadi pemboleh ubah tu dia ada dua. Biasa sebelum ni kita tengok X saja ataupun Y saja yang dalam satu persamaan, ataupun A saja ataupun B saja. Jadi hari ni kita tengok ada dua pemboleh ubah dan kuasa setiap pemboleh ubah tersebut dia mestilah nilai dia adalah 1. Okey. Contohnya di sini kita tengok. Okey, yang dia bagi dalam buku teks kita tengok ada 3 contoh dia bagi tu. Okey, yang pertama kita tengok 6P tambah 4Q sama dengan 9. Jadi di sini kita tengok ada huruf P, ada huruf Q. Jadi di sini dinamakan dua pemboleh ubah, dan juga pemboleh ubah disebut dia tidak ada kuasa 2, kuasa 3. Jadi maksud dia pemboleh ubah dia ialah 1 lah. Jadi tak ada masalah lah, kuasa 1 tak ada masalah. Jadi ini adalah ya lah. Ini dinamakan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Yang ni dalam bentuk yang macam ni bahagi pun kita tengok sini ada X, sini ada Y. Jadi tetap dinamakan persamaan linear dua pemboleh ubah walaupun keadaan dia nampak bahagi. Yang ni tambah, yang ni bahagi. Dan yang ni pula, yang ni 3H tolak 1 sama dengan 5K. Di sini ada huruf H, di sini ada huruf K. Ada dua pemboleh ubah, syarat dia dua pemboleh ubah dan kuasa setiap pemboleh ubah tu mesti 1. Lepas Y ni pun 1, lepas X ni pun kuasa 1. Yang ni pun kuasa 1, kuasa 1. Jadi ini menunjukkan ketiga-tiga contoh ni sebut adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, iaitu persamaan linear yang mempunyai dua pemboleh ubah dan kuasa setiap pemboleh ubah ialah 1. Okey, kita teruskan. Jadi persamaan linear ini mempunyai dua pemboleh ubah yang kita ulang tadi lah. Kena ingat dua pemboleh ubah dan pemboleh ubah tu mesti ialah 1. Okey, seterusnya. Persamaan ini juga dikenali sebagai persamaan linear dua pemboleh ubah, dan juga persamaan linear ini juga boleh tulis dalam bentuk asal macam ni lah. AX tambah BY sama dengan C, di mana A ni mewakili huruf nombor 6 ni. X ni mewakili P lah. B ni mewakili nombor 4 tu, dan Y ni mewakili Q. Dan C ni mewakili nilai tu lah, nilai sama dengan tu. Sama dengan yang ni. X ni mewakili ni, yang AX ni. A tu mana? A depan dia lah, maksud dia depan dia tidak ada apa-apa nilai lah. Maksud dia apa nilai? Maksud dia nilai dia adalah 1, dia tak boleh kosong. Dia mesti 1X. Maksudnya 1 darab X lah. Macam ni 6P, 6 darab P. Macam ni 1 darab X. Yang ni 2Y. Maksud dia belakang ni adalah Y lah. Ni Y, dan juga depan dia adalah B ni adalah nilai dia adalah 2. Okey, 2/3 lah. Depan dia adalah 2/3. Yang ni, situasi ni 2/3 B ni. Dan C dia apa dia? Adalah 7. Yang ni 3H tolak 1 ni sama dengan 5K. Jadi 5K, K ni merujuk kepada ni BY ni. 5K ni maksud dia BY ni lah. Yang 3H ni merujuk pada yang depan ni, AX.
Dan juga negatif 1 ni merujuk kepada nilai C ni. Okey, jadi di mana dengan keadaan A dan B ni bukan sifar, di mana depan mereka ni tak boleh jadi kosong. Dia mesti ada nilai. Paling kurang dia akan jadi macam ni lah. X saja depan dia, maksudnya depan ni adalah 1. Okey, jadi kita boleh faham secara ringkas apakah yang dinamakan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Ini contoh yang dia bagi dalam konteks, kita tengok lagi. Okey, untuk seterusnya ni, kita kena ingat dia punya definisi ni wajib kita tahu, supaya tu saya dah ulang banyak kali. Okey, tengok contoh nombor 6. Okey, dia kata terangkan, dia senang. Ni kita masuk bahagian 2 ni. Kita nak terangkan pula, nak urai. Terangkan sama ada persamaan yang berikut adalah persamaan linear dua pemboleh ubah ataupun bukan, ya ataupun tidak. Okey, contoh yang pertama dia bagi A. 3P tolak Q sama dengan 6. Secara teori kita tengok ni sama dengan persamaan dengan definisi dia bagi ni. Pemboleh ubah dia ada ubah, ada dua lah. Ada P dan ada Q. Jadi yang ni betul dah. Dan juga kuasa dia betul tak? 1. Tengok tak ada kuasa 2 kan? Maksud dia tetap kuasa 1. Jadi nilai dia betul lah. Jadi jawapannya di sini, penyelesaian dia ya lah. Pasal apa? Kita hurai lah. Kerana persamaan ini mempunyai dua pemboleh ubah, iaitu P dan Q. Dengan kuasa pemboleh ubah tu ialah 1. Itu jawapan bagi untuk soalan A. Kalau dia tanya macam tu lah, dia suruh kita terangkan macam tu. Ya, pasal apa? Kalau tidak pun pasal apa? Okey, kita teruskan dengan soalan B yang contoh tu. Okey, soalan B. Dia bagi macam ni. Ni automatik kita tengok macam ni pun kita tahu dah. Dia dah lari daripada definisi ni lah. Bila dah lari daripada definisi, automatik kita tahu dah bila X kuasa 2 ni, kita tahu dah dia tak sama dengan situasi ni. Pemboleh ubah dia ada 2, betul dah. Cuma dia di sini dia tak memenuhi syarat yang ni. Pemboleh ubah ni adalah 1 ni. Nilai dia mesti 1, dia tak boleh kuasa 2. Jadi automatik jawapannya adalah bukan. Kerana kuasa pemboleh ubah X ni nilai dia apa? 2. Dia mesti 1. Okey. Itu untuk soalan B. Untuk soalan C, persamaan linear ni, kita tengok soalan C. Soalan ni dia dah bagi sini K. Di sini pun huruf K juga. Automatik kita tahu bila dua pemboleh ubah ni dia sama, jadi dia bukan lah. Dua pemboleh ubah dia baru 1 lah. K ni. K sini pun K. Jadi 1 pemboleh ubah. Tak cukup syarat yang pertama. Bila tak cukup syarat yang pertama, syarat kedua betul dah. Kuasa 1 ataupun nilai dia adalah 1. Jadi syarat pertama tak cukup, dia pun jawapan dia adalah bukan. Bila bukan, kerana apa? Kerana persamaan ini mempunyai 1 pemboleh ubah. Tadi nilai dia adalah apa? Pemboleh ubah dia kuasa 2, ada kuasa 2, nilai dia 2. Tapi sini 1 saja pemboleh ubah. Jadi jawapannya salah lah. Iaitu bukan. Bukannya persamaan linear dua pemboleh ubah. Kita nak cari lah ni persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Tapi dia bagi hanya 1 saja pemboleh ubah. Jadi nilai dia, jawapannya adalah bukan lah. Okey, seterusnya. Soalan D yang terakhir dalam contoh tu lah. Okey, dia bagi pula macam ni. Y bahagi 6 tambah 4 sama dengan negatif 2X. Di sini automatik kita tengok dulu. Syarat yang pertama dia ada dua pemboleh ubah tak? Ada Y. X. Okey, betul lah. Tengok kuasa dekat belakang ni ada tak? Kuasa 2, kuasa 3. Okey, dia tak ada je automatik. Dia cukup syarat yang kedua. Cukup syarat yang kedua, automatik kita akan letak jawapannya sebagai ya lah. Ya macam apa? Kerana persamaan ini mempunyai dia ada apa? Dua pemboleh ubah, iaitu apa dia? X dan Y. Dengan kuasa pemboleh ubahnya ialah 1. Okey, ini yang dia punya jawapan yang kita boleh dapat dalam situasi contoh yang dia bagi ni lah. Kena ingat pasal apa kita kata ya, pasal apa kita kata bukan. Dia kena ada sebab untuk setiap jawapan yang kita berikan. Kalau dia minta macam tu lah, soalan ni kena terangkan ni, maksudnya kamu kena terang lah. Okey, kita tengok satu lagi, last. Untuk kata ni, latih diri 6.2a. Di sini pun soalan yang sama macam tadi juga. Okey, cuma di sini saya nak tekankan di sini. Kalau kita tengok cara teori, tengok 4 soalan ni. Kita dah dapat beza kan? Yang mana satu ya, yang mana satu bukan. Jadi automatik kita tahu di sini. Yang pertama sini kita tengok. Okey, soalan A. Dia ada apa? Dia ada H, dia ada K. Cukup tak syarat? Cukup syarat yang pertama. Syarat kedua, mesti kuasa 1 ataupun 1 nilai dia. Jadi syarat pertama cukup, syarat kedua pun cukup. Jadi jawapannya adalah ya lah nah. Di sini ya. Okey, ni untuk ni ya. Okey, sebab pasal apa? Pasal persamaan tersebut mempunyai dua pemboleh ubah dan juga nilai pemboleh ubah ialah sama dengan 1. Jadi itu jawapannya. Ambil balik ayat tadi yang kamu tengok dalam contoh tu.
Okey, yang ni pula. Soalan B. Soalan B dia ada M. Kan? Dia ada M, dia ada M sini. Ni syarat yang pertama pun dah gagal dah. Maksud dia di sini, kita dah tahu dah syarat pertama gagal, bila syarat kedua betul dah, cukup dah. Nilai dia 1. Tak ada masalah. Tapi syarat pertama dia gagal, iaitu pemboleh ubah dia ada 1 saja. Jadi jawapannya adalah bukan. Okey, yang ni adalah bukan. Okey, sebab apa? Sebab pemboleh ubahnya ada berapa? Ada 1 saja. Okey, yang C ni pula. Okey, yang C ni kita tengok 2x per 3 tolak 8 sama dengan 4y. Di sini pemboleh ubah dia ada apa? Syarat pertama dah lulus, syarat kedua lulus. Jadi syarat kedua pun lulus, automatik jawapannya adalah ya lah. Pasal apa ya? Sebab ambil balik jawapan yang pertama tadi, ayat yang kamu ambil tadi yang contoh tu. Sama, salin balik je. Okey, dan seterusnya soalan D yang terakhir kita hari ini. Okey, iaitu sini pun ada P, sini pun dalam ni pun ada P, sini ada Q. Jadi kita jangan keliru. Situasi ini yang menyebabkan kadang-kadang kita keliru. Kita tak betul lah cikgu, ada 2 pemboleh ubah, ada P dan Q. Tapi kita kena tahu ini darab nah. Maksud dia P darab P dapat apa P? P kuasa 2. Bila ada kuasa 2 aja, automatik dia bukan, nilai dia adalah 1 lah. Jadi kesilapan di sini adalah dia ada nilai pemboleh ubahnya P ni adalah sama dengan 2. Jadi jawapannya adalah bukan. Okey, sebab apa? Sebab P itu dia pemboleh ubah dia, nilai dia adalah 2 nah. Jadi itu jawapan yang kita boleh buat lah untuk soalan 6.2. Jadi kamu boleh salin soalan ni dan buat dalam buku latihan kamu. Dan juga jangan lupa buat juga untuk kehadiran kamu. Link tu tekan, isi kehadiran tu dan juga jawab beberapa soalan dalam tu sebagai penilaian PBD kamu lah untuk kamu punya kehadiran pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Dan sila jaga SOP dan juga jaga keselamatan, dan juga pastikan bila cikgu minta untuk kebenaran untuk vaksin tu, bagi keputusan cepat, jangan duk lambat, ya ataupun tidak nak untuk buat vaksin tu. Sebab sekarang ni proses untuk vaksinisasi untuk pelajar sekolah dia mula dengan umur 16 tahun dahulu 16 tahun dan 17. Nanti tak lambat dah, mungkin akan turun lah untuk murid-murid yang tingkatan 1 dan tingkatan 2 dan 3 sekali lah. Jadi bersiap sedialah untuk kalau kamu dipanggil tu, P pusat vaksin tu, P bersama waris dan juga bawa bersama benda yang sepatutnya lah, surat beranak ke apa pun, kad nalan kan, untuk sebagai pendaftaran kamu, dan juga borang ikrar untuk kamu ambil vaksin tu. Nanti benda tu akan diberi oleh guru kelas masing-masing lah, nanti alert dalam kelas dan tolong bagi kerjasama lah. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali dan kita jumpa lagi pada kelas datang. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.